sangat cepat dan saya ada rasakan yang mereka nak ambil Hayabusa, dan dekat dalam game ni terus terang saya macam dapat sure semua hero yang boleh counter balik. Tapi RSG punya line up saya nampak seperti mereka boleh paksakan fight kat situ. Kalau Lilia main dengan bagus dalam game ni, saya rasa susah untuk Popol dan Valentina untuk keluarkan damage. Macam mana sekalipun, ini adalah game pertama di antara pasukan RSG menentang dengan pasukan Karakal. Siapakah yang boleh menang game pertama untuk hari ini? Ya, itulah menjadi persoalan. Tapi tanpa buang masa, ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perkara yang pertama kita kali ini. RSGMY menentang tim Karakal. Drafting yang penuh sisi ada di tangan pasukan RSGMY, manakala pasukan Karakal mempunyai force fight yang sangat kuat pada fasa early game dekat sini. Tetapi adakah mereka mampu untuk mendapatkan kelebihan? Itu yang perlu kita fokuskan, kerana kalau mereka tidak berjaya mendapatkan kelebihan pada fasa early game, ianya sangat merugikan, dan itu hanya memberikan kelebihan kepada pasukan RSGMY untuk mendapatkan kemenangan. Ya, benar sekali. Masa saja yang diperlukan untuk RSGMY cuba untuk mendapatkan momentum dan juga item yang diperlukan. Tetapi di bahagian atas seperti biasa, Lolial dengan berkening yang tinggi, kelebihan yang ada di fasa awal permainan power spike. Tetapi sebelum itu berlaku pertempuran kecil yang ada ketika ini. Win Miao Zanami mungkin akan dikorbankan, agak sedikit bahaya untuk beliau, tetapi melarikan diri masih lagi belum berlaku sebarang first blood. RSGMY berjaya untuk mendapatkan Little Wonder seperti tadi, masih lagi mempunyai sedikit kelebihan, dan terutamanya di bahagian golden Maima dalam masalah. Adakah pasukan Karakal akan menghantar salah seorang ahli untuk memberikan sedikit bantuan kepada golden mereka? Kerana kalau Popol dan Kupa tak mampu memberikan apa-apa impact pada fasa early game, ini sangat merugikan. Tetapi di bahagian bawah, ya, di bahagian bawah pertempuran yang berlaku, dua berlawan dengan dua, tetapi tiada sebarang ataupun perebutan daripada segi jungle sahaja yang telah berlaku sebenarnya di bahagian bawah. Sebentar tadi tiada lagi kematian, dan Turtle mungkin akan muncul dalam masa 20 saat lagi. ya, memang akan muncul dekat sini. Tetapi kalau kita melihat kepada bahagian tengah, Hawk cuba untuk membantu, tetapi itu dia Shadow telah dibuat. First blood akan diberikan kepada AJ Miao sebentar tadi untuk pasukan Karakal, dan Hawk tidak mampu untuk membantu rakan pasukannya larikan diri sebentar tadi. mendapatkan kill di mana Turtle baru sahaja nak hidup, kelebihan yang besar. Tetapi EV Miao pergi kepada bahagian hadapan hanyalah untuk zoning out pasukan RSGMY supaya mereka boleh mendapatkan objektif. Tetapi Pakito Pakito di bahagian belakang, tetapi lihatlah AJ Miao menerima damage yang sangat banyak. Iris cuba untuk membantu, satu tumbukan sedang ke perut akhirnya, tetapi Turtle akan didapatkan oleh Min Miao untuk pasukan tim Karakal. Tetapi Izanami akan mengorbankan Min Miao ketika ini. Kill demi kill yang telah berlaku, 2 kill untuk pasukan RSGMY. EV Miao dalam keadaan bahaya, ditarik oleh DS Miao sebentar tadi. Iris, adakah dia akan mendapatkan kill seterusnya? Tiada knockout strike sebenarnya. Itu dia satu tembakan yang cukup baik untuk pasukan RSGMY. 3 berbalas dengan 2. kunci kemenangan yang pertama, EXP Lena Impact. Lihat betapa besarnya Iris memberikan impact, mengganggu pasukan Karakal. Walaupun mereka sepatutnya menang, tetapi lihat positioning beliau di bahagian backline tak disedari oleh pasukan Karakal, mengganggu formasi pasukan Karakal dengan begitu mudah. Walaupun sebenarnya permulaan telah pun dimulakan dengan cantik daripada pasukan Karakal sebentar tadi. Ya, sebabkan Iris datang untuk membantu tarikan. Sebelum itu I'm Offender ditimbak ke atas, tak boleh nak buat apa. DS Miao terus dilesatkan menjadi kill yang keempat untuk pasukan RSGMY. Sedikit risau untuk pasukan Karakal, nampak seperti mereka hilang momentum, mereka hilang rentak apabila melihat pasukan RSGMY telah pun mula mendapatkan kill demi kill dekat sini. Dan kalau ini memaksa pasukan Karakal untuk bermain sedikit pasif, ini sangat merugikan untuk pasukan RSGMY. Inilah peluang terbaik mereka untuk mendapatkan lagi banyak jurang perbezaan gol, terutamanya di mana sekarang ini telah pun mencapai 1,000 gol. Ya, 1,000 gol adalah satu jumlah yang sangat banyak, terutamanya apabila kita masuk ke ambang minit keempat. Ketika ini di bahagian bawah bantuan diberikan oleh Link Eza untuk mendapatkan gold plating. Tapi sebelum itu di bahagian atas Shadow Kill telah juga dipakai. Terpaksa untuk back semula. Win Miao tak mampu untuk mengeluarkan damage yang banyak. Bijak apa yang dilakukan oleh RSGMY. Serangan dua arah di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Pasukan Karakal terpaksa memilih hanya berjaya untuk mempertahankan bahagian atas, tetapi turret di bahagian bawah telah pun dijatuhkan. Pasukan Karakal nampak seperti mereka bermain mengikuti rentak RSGMY. Ya, sebab mereka pakai spek, jadi fokus boleh banyak dekat sini. Mereka fokus bahagian atas, fokus di bahagian bawah, dan turret di bahagian bawah didapatkan dengan begitu pantas sekali. Dan Turtle akan menjadi target yang seterusnya untuk RSGMY. Lihat kawalan mereka, mereka kontrol kawasan Turtle sehingga menyebabkan DS Miao sendiri pun tak mampu untuk cuba memberikan saingan. Inilah saya bincangkan sebentar tadi, kalau pasukan Karakal bermain sedikit pasif, RSGMY akan merompak segala-galanya. Satu lagi objektif
kompetitif menjadi fokus saja MY di bahagian atas, dan di mana pasukan Kakal hanya mampu untuk melihat. Tetapi kalau kita melihat di mana untuk pasukan Kakal, mereka cuba mengalihkan fokus mereka kepada bahagian bawah, tetapi lihat bagaimana Iris memperlahankan serangan yang ingin dilakukan oleh pasukan Kakal, dan nampaknya ianya berjaya dilakukan. Ya, inilah kawalan map yang harus dilakukan oleh setiap pemain yang ada pada pasukan RSJMY. Terutamanya Iris, kita boleh berikan kredit. Dia ibaratkan tarik perhatian 3 orang pemain pasukan Karakal dan menyebabkan mereka tak boleh untuk kontes benda lain, tak boleh untuk berikan saingan kepada RSJMY mendapatkan objektif yang lain. Tapi lihat di bahagian tengah, EV Miao dalam keadaan bahaya, tetapi ditarik. Oh, terdepan memory, EV Miao dikorbankan. Berjaya mendapatkan kill, tetapi Iris di bahagian bawah juga memberikan tekanan. Win Miao hampir-hampir kecundang. Hampir saja dimatikan, tetapi akhirnya berjaya untuk menyelamatkan diri. Win Miao sebenarnya agak sedikit bahaya dalam keadaannya ketinggalan sedikit dalam 5,000 gol. Adalah satu jumlah yang sangat banyak dekat sini Karakuri. Tapi sebelum itu ditimbang ke atas, DS Miao diberikan kill sekali lagi kepada Iris, dan turret di bahagian tengah telah dijatuhkan 2-in-1 untuk pasukan RSJMY. Okey, kalau kita berbincang tentang kunci kemenangan, rasanya RSJMY telah pun melihatkan ketiga-tiga kunci kemenangan tersebut daripada segi objektif, impact EXP laner dan juga cash potential. Satu lagi kill. Dia hinggap, tetapi tahun depan memori sekali lagi diberikan kill kepada Lolias. Kali ada di bawah bos kali ini. Miao, Maima dikejar, disusun. Liga Sam mendapatkan kill, dan lihatlah EV Miao cuba untuk membantu, tetapi Hawk mendapatkan kill seterusnya. DS Miao ketinggalan seorang diri di bahagian atas dan terpaksa untuk meninggalkan kawasan tersebut, menyelamatkan diri. Tak boleh lari, tahun depan memori terus hinggap ke jasad DS Miao. Itulah yang menakutkan tentang Torn Apart Memory. Asalkan dah ada di dalam jarak ulti tersebut, dah tak boleh nak menyelamatkan diri. Tetapi sebentar tadi tim Kakao Win Miao cuba untuk mengembalikan keseimbangan dengan berjaya mencolek satu menara di bahagian bawah. Tetapi adakah ianya mencukupi? Minit yang ke-6, 6,000 gol perbezaan di antara kedua pasukan. RSJMY boleh dikatakan jauh meninggalkan pasukan Kakao buat ketika ini. Ya, team fight adalah satu perkara yang tidak wajar dilakukan oleh pasukan Karakal. Sebenarnya power spike yang cukup berbeza pada waktu ini untuk pasukan RSJMY. Mereka telah mendapatkan item yang lebih, mereka mendapatkan power spike yang lebih, dan untuk mereka sustain di dalam sesebuah team fight, pasukan Karakal tidak boleh untuk bertahan dengan begitu lama. Dan kita kena ingat pasukan Kakal yang punya power spike early game. Tetapi sekarang ini Iris mencari mangsa seorang diri, tetapi nampaknya tiada masalah untuk menyelamatkan diri. Tetapi lihat fokus RSJMY di bahagian bawah. Iris mengambil perhatian, mereka akan melakukan push di sini. Ya, tetapi lihatlah, hanya Win Miao saja yang ada dekat situ untuk mempertahankan turret. Itu dia, ini turret yang pertama telah dijatuhkan oleh pasukan RSJMY seawal 7 minit permainan, dan kali ini bahagian tengah mula. Lihat timbang, tarikan yang sangat cantik. Itu lebih mendapatkan kill, mega kill untuk Lolias. Sekali lagi RSJMY merujukkan persembahannya cukup cemerlang. Sangat-sangat cemerlang. 9,000 gol perbezaan pada minit yang ke-8 ketika ini, dan satu lagi event terkait akan dijatuhkan. Adakah RSJMY ingin menjatuhkan rekod game terpantas di MPL Malaysia musim ke-10 pada hari ini? Baru 8 minit dah semua dua hero veteran telah dijatuhkan. Pasukan Karakal dalam keadaan yang cukup berbahaya. Tapi nanti dulu, relax dulu, ambil nafas dulu untuk pasukan RSJMY untuk biarkan kawasan ataupun cari momentum semula. Di mana untuk pasukan Todak, mereka juga boleh mengambil nafas lega. Rekod mereka tak dapat nak dipecahkan sekarang ini. Tetapi kalau kita melihat untuk pasukan Kakao, apa yang boleh mereka lakukan? Di mana kalau kita bercakap tentang pintu kemenangan mereka pada fasa early game telah pun ditutup, kerana kita telah pun mencapai minit yang ke-8, telah pun mencapai fasa mid game ketika ini, di mana Lolias sepatutnya telah mempunyai power spike yang mencukupi. Lihat damage deal 19,000 di tangga yang ketiga. Tetapi yang lebih mengejutkan, Iris EXP laner 25,000 damage. Oh, Iris, sebab itulah pasukan Karakal begitu fokuskan kepada Iris di bahagian mana pun dia berada. Tarikan perhatiannya berjaya dibuat sebab Iris memberikan impact yang cukup banyak. Tetapi lihatlah, tarikannya telah berlaku untuk JBL yang mencuri armor Fender. Tetapi Iris seakan-akan tidak merasakan sebarang kesakitan langsung yang dikeluarkan untuk pasukan beliau sendiri. Bukannya pasukan Kakak tak ingin memberikan saingan, tetapi nak
melayan Iris seorang diri saja, dah tak dapat nak bunuh, dah pun menarik begitu banyak perhatian. Jadi sedikit sukar untuk pasukan Kakal ingin melakukan apa-apa. Dan kalau kita melihat sekarang ni, untuk Lele telah pun melihatkan Blade of Fantasy dan juga Blade of Despair, damage telah pun mencukupi. Dan nampaknya mungkin Athena Shield akan disiapkan sebentar saja lagi. Tetapi sekarang ini inverter terakhir untuk pasukan Kakal di bahagian atas akan menjadi target. Dan Lord milik AZMI telah pun datang. Tim Kakal mampu atau tidak, mereka nak melakukan pertahanan. Mereka yang berjaya. Maris dia yang mendapatkan mega kill. Hawk killing spree untuk beliau, tetapi Win berjaya untuk shadow seorang pemain. Tak boleh kekal lama. Ini yang menjadi korban